Fahim Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, melihat kepada ayat 48, 49 dan 50 dari surah Yasin kembali. Tolong buka pada jilid ke-8 muka surat 33, iaitu firman Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhissimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari bangkit setelah kamu adalah orang-orang yang benar? Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, iaitu hari kebangkitan, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan sahaja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Dan mereka tidak sempat berbuat satu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini dapat kita fahami dalam ayat ini merupakan lanjutan daripada perkara yang lalu. Kandungannya masih lagi huraian tentang keburukan kaum musyrikin. Dapat kita lihat ayat-ayat ini sebagai satu kelompok yang baru yang berbicara tentang hukuman terhadap kaum musyrikin setelah kematian mereka. Jadi ini buktikan tentang masih lagi mereka mempersoalkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang lalu menggambarkan keburukan sifat kaum musyrikin yang telah kita lihat, olok-olok mereka terhadap kaum muslimin, dan sentiasa mereka mengatakan bahawa born this way, dilahirkan dalam keadaan seperti itu, telah pun dipilih oleh Allah untuk aku jadi kaya. Dan kita telah lihat dalam surah Al-An'am ayat 148 kaitan dengan kisah yang lalu, bagaimana orang-orang kafir itu sentiasa menafikan pemberian anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka mempersoalkan macam mana Allah SWT tak jadikan golongan itu kaya kalaulah mereka kaya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu walau yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Samalah dengan ayat wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'. Jadi ini sikap kaum musyrikin yang menjadikan alasan untuk tidak mahu melakukan kebaikan, dan kini mereka mempersoalkan segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipanggil sebagai istihza. Selepas mereka enggan untuk mengeluarkan bantuan infak kepada orang memerlukan, kini timbul pula kata-kata yang merupa ejekan, olok-olokkan daripada kaum musyrikin terhadap kaum mukminin. Jadi istifham di sini kalau kita lihat, in kuntum sadiqin, ya wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ini merupakan satu bentuk istifham yang merujuk kepada kinayah an tahakkum wa takdzib. Ini adalah satu bentuk pendustaan, bermain-main, mengolok-olokkan apa yang dikehendaki oleh rasul-rasul yang diutuskan, bahawa hukuman Allah pasti akan datang. Perkataan yang zurun dalam bahasa Arab ini berasal dari perkataan nadhirah. Nadhirah ni maknanya tarakub. Ini kita dapat lihat ulang-ulang dalam Al-Quran. Hal yanzuruna ila an ta'tiyahumul malaikah. Contohnya surah Al-An'am ayat 158. Jadi perkataan sayhah ni telah saya huraikan kepada tuan-tuan seperti yang disebut oleh para ulama, contohnya Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Maksudnya kat sini sama ada ia merupakan azab yang pernah berlaku, siksa yang berlaku kepada kaum musyrikin di medan Badar, ataupun ia merupakan satu hukuman yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan azab hari akhirat. Ini mengikut pandangan sebahagian daripada para ulama, seperti pembahagian ini sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia mereka pernah kena ketika mereka mempersoalkan kepada Nabi SAW, bilakah hukuman mereka kena, maka mereka telah pun ditimpa satu keaiban, iaitu tewas mereka dalam perang Badar contohnya. Tuan-tuan, perkataan sahihah ni kalau kita lihat telah berulang beberapa kali dalam Al-Quran dan juga dalam surah Yasin secara khususnya. Ini merujuk kepada, kalau kita lihat terjemahan perkataan sahihah itu, ia adalah satu saut syadid kharij min halqil insan li zajr. Ini merupakan satu pekikan yang datang keluar daripada mulut manusia ketika berada dalam keadaan minta tolong contohnya. Begitu juga kalau kita lihat merujuk pada sa'iqah. Sa'iqah ni berarti sayhah. Dia merujuk kepada iaitu tiupan sengkakala.
Berapa kali tiupan sangkakala ni berlaku, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Ada pendapat mengatakan 2 kali, ada pendapat mengatakan 3 kali, ada pendapat mengatakan 4 kali. Yang dapat kita lihat contohnya surah Az-Zumar, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala pada ketika itu, mereka semua bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam surah Az-Zumar ayat 68. Dalam surah Yasin yang kita sedang bincangkan ini, ma yanzuruna ila sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka menunggu satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Ini yakhsimun telah kita huraikan sama ada pendapat sebahagian ahli tafsir macam Tahir ibn Ashur, iaitu ketika mereka bertengkar sama ada nak teruskan peperangan di Badar selepas mengetahui Abu Sufyan selamat pulang, ataupun tengkaran ketika nak berlakunya kiamat. Iaitulah kita dapat lihat dalam banyak hadis menceritakan. Contohnya dalam riwayat Abdullah bin Amr dalam Sahih Muslim, Nabi pernah menceritakan thumma yunfakhu fis-sur fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa raf'alitan. Qal fa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi. قال فيسعك ويسعك الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبته منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Bila ditiup tiupan sangkala tu, tak ada seorang pun mendengar melainkan akan memiringkan lehernya, mengangkat lehernya. Orang yang pertama mendengar adalah orang yang sedang membaiki telaga untanya, maka dia pun mati dan orang lain pun mati. Setelah itu Allah pun mengirimkan dalam hadis ini Nu'man yang merawatkannya, ragu-ragu hujan ni sama ada rintik-rintik ataupun hujan yang sedang-sedang, lalu tumbuhlah tubuh manusia itu muncul semula daripada perut bumi, yang mana semua anggota telah pun hancur melainkan Hajabatuz Zanab, iaitu satu anggota yang duduk di bahagian hujung, di bahagian punggung manusia, namanya Hajabatuz Zanab. Inilah yang akan menumbuhkan semula manusia bila mereka mati selepas ditiup tiupan sangkakala yang kedua. Jadi nampaknya pandukan kepada perkara ini, sangkakala itu tiupan sangkakala berlaku sebanyak 2 kali. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi kata Ibnu Hajar, tiupan yang mematikan, menakutkan, mungkin itu merujuk kepada yang satu. Kata Imam Qurtubi pula, tiupan yang menakutkan itu mematikan makhluk. Yang kedua merupakan tiupan untuk membangunkan mereka dan membawa mereka kepada perhimpunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara penjelasan para ulama menceritakan tentang berapa kali tiupan sangkakala. Wallahu alam, nampaknya daripada kumpulan hadis-hadis yang dipilih oleh para ulama muhaqqiqun, muhaddithun, menunjukkan bahawa ia berlaku sebanyak 2 kali, bukannya 3 kali. Jadi perkataan yang boleh kita pelajari dalam bahasa Arab di sini, bila Allah SWT menyatakan ma yanzuruna ila sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhsimun. Ni yakhsimun ni, ia pada asalnya merupakan perkataan yakhtasimun atau zan yafta'ilun. Maka tak ni dibuang, kemudian dipindahkan kepada kha, dan tak diganti dengan sad. Ni dalam bab bahasa Arab dan bab saraf. Kemudian diidghamkan. Idgham ni bukan di hukum tajwid saja, malahan pada perkataan-perkataan atau fi'il dalam hukum saraf bila kita belajar bahasa Arab. Diidgham pada sad, kemudian huruf kha dibaca kasrah kerana ia mati, dan huruf depannya sad juga mati, sebab menurut aturannya ketika ada 2 huruf yang sama-sama mati, maka dia menjadi kasrah. Jadi dalam konteks ini dibaca sebagai yakhsimun. Ada setengah membaca yakhsimun, ada setengah membaca yakhassamun, iaitu dalam bentuk ikhtilas dari sudut qiraat, bunyinya seperti itu. Muslim-muslimat dalam hati dan dikasihi sekalian. Jadi kemudian bila Allah menyatakan dalam bab ini, kita dapat lihat bagaimana keadaan manusia itu ketika mereka dikenakan hukuman sayhah ini, iaitu tiupan sangkakala yang merujuk kepada kebangkitan semula manusia ini. Jadi bila Allah menyatakan ma yanzuruna ila sayhatan wahidah ta'khuzuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ini menggambarkan tentang dahsyatnya hukuman yang dikenakan ataupun tiupan itu, suara keras yang keluar dari yang menandakan berlakunya kiamat ini. Jadi mereka tidak mampu untuk fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ini menggambarkan begitu cepatnya jarak di antara teriakan itu dengan kebinasaan mereka. Kalau yang dimaksudkan ini merupakan teriakan Israfil ataupun teriakan dalam perang Badar ketika mereka digempur oleh
oleh kaum muslimin dengan turunnya malaikat untuk membantu. Ini menjelaskan bagaimana ketergesaan mereka mengalami tekanan, menghadapi lawan sehingga tak sempat untuk menyampaikan pesan kepada keluarga. Kemudian datang ayat wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maksudnya, dan ditiup sangkakala maka dengan serta mereka keluar dari kubur-kubur mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada Tuhan mereka. Mereka keluar dengan berjalan cepat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka pun keluar dalam keadaan berjalan cepat itu berkata, wahai celakanya diri kami, siapakah yang membangkitkan kami di tempat pembaringan ini? Inilah yang pernah dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Jadi ayat yang lalu menceritakan tentang kematian manusia. Teriakan itu sebagaimana difaham oleh kebanyakan para ulama merupakan suara keras, iaitu tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, dan ia mengungkap apa yang terjadi selepas kematian manusia kerana teriakan ini tadi. Dan ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil sekali lagi, maka serta-merta mereka semua bangun tanpa dapat mengelak. Bangun daripada kubur-kubur mereka. Dan di sini kata Dr. Farouk Samurai, seorang pakar tafsir yang terkemuka dalam pemilihan perkataan Quran yang sungguh daqiq dan juga gharib, yang sangat teliti pemilihan di sisi Allah SWT, perkataan ajdath. Ajdath ni datang dari perkataan jadatha. Jadatha ni maknanya ialah bunyi tapak kaki kuda yang berlari, yang boleh kita bayangkan ketika berlakunya peperangan. Bunyi jadatha ni, bunyi tapak kaki kuda ni sungguh menakutkan. Jadi dalam gambaran pemilihan perkataan Quran ni, kalau kita perhatikan, bila Allah SWT menyebut perkataan-perkataan yang merujuk kepada berlakunya tiupan sangkakala ni, maka manusia pun bangun daripada tempat pembaringan masing-masing. Ni dia dapat kita perhatikan bila Allah menyebut perkataan ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi mereka, kalau Allah gunakan perkataan kubur di sini tak sesuai. Wa idzal quburu mu'thirat. Kubur ni merujuk kepada satu suasana tenang, kata Dr. Fadil Samurai. Tapi kalau merujuk kepada perkataan ajdath, dia merujuk kepada suasana keributan, ketakutan. Jadi manusia ni berada dalam keadaan, itu sebab yang keluar daripada mulut mereka ni ya wailana. Ini adalah satu bentuk uslub nida yang merujuk kepada memanggil, tetapi difahami dalam bentuk rasa kecelakaan. Nampak tak tuan-tuan? Ya wailana, Allah celakanya kami, ruginya kami, sesalnya kami. Ini nak menggambarkan keadaan saat detiknya suatu yang hebat, sama ada terlalu menggembirakan ataupun satu yang sangat menyedihkan, sangat emosional kat sini. Sebab itu kita dapat lihat perkataan yang sama digunakan oleh Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, tak kala datang tamu itu untuk memberitahu kepada mereka tentang hadiah Allah untuk mereka, iaitu kelahiran anak dari Sarah ini yang akan diberi nama Ishaq, yang merupakan adik-beradik lain ibu dengan Nabi Ismail yang merupakan abangnya, yang telah lahir sebenarnya itu daripada ibu yang bernama Hajar. Juga Allah menggunakan perkataan wailana, ya wailana. Jadi merujuk kepada satu keadaan yang bersifat sangat emosional, tetapi memang tak boleh nak elak lagi. Ia pasti berlaku, sama ada ia menyebarkan rasa gembira ataupun rasa sedih. Jadi cuma dalam konteks ini, mereka, si pengucap ni bagai mengatakan, wahai kecelakaan yang berlaku pada diri aku, memang aku ni tidak patutlah dahulu ketika hidup aku tidak menggunakan peluang untuk mencari, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya perkataan ya wailana. Jadi kalimah yang yaqulu al-waqi' fi musibatin awil mutahassir, ini kata Imam Tahir Ibn Ashur, menunjukkan kepada seseorang itu dalam keadaan tersepit, sudah tidak ada peluang lagi untuk kembali, semuanya sudah pun berlalu, semuanya telah berlaku. Kita akan lihat lebih lanjut lagi dalam konteks penggunaan ayat Allah ini, supaya kita memahami kenapa Allah menyebut perkataan marqadina. Mereka bangun daripada tempat tidur. Kenapa pula sebut tempat tidur? Kan ayat ini khitab kepada musyrikin, kafirin. Bukankah dalam kubur itu mereka diazab? Tapi kenapa pula disebut oleh Allah perkataan tidur? Apakah kubur itu tidak ada azabnya? Seperti dikatakan setengah golongan, tidak ada azab kubur. Apakah benar kata-kata ini? Kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.